Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Anda bersama dengan saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, jasa dan penat lelah jentera pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN N37 Bukit Saban diraikan dalam satu majlis penghargaan bertempat di Dewan Masyarakat Sepauh pada Selasa. Ia dihadiri Dato' Ahmad Douglas Ugambas bersama masyarakat Iban yang terdiri daripada ahli jawatankuasa AJK Parti Persaka Bumi Putra Bersatu, PBB, Ranting Induk, Ranting Wanita dan Pemuda dari 13 ranting di kawasan Rumah Panjang, para tuai rumah, kaunselor dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK. Dalam ucapannya, Dato' Ahmad Douglas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli jentera pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak yang telah bertungkus lumus dan bekerja keras semasa tempoh pilihan raya yang lalu. Katanya hasil komitmen dan kerjasama jentera parti yang bekerja dengan gigih tanpa mengira waktu membolehkan gabungan Parti Sarawak GPS mencapai kejayaan cemerlang di Bukit Saban dan seterusnya memenangi 76 dari 82 kerusi. Tambahnya lagi, kemenangan itu juga memberi gambaran rakyat Sarawak memahami serta menerima perjuangan dan hala tuju kerajaan GPS seperti yang digariskan di dalam manifesto. Terdahulu, program sama turut diadakan pada Isnin bagi meraikan jentera dari kalangan masyarakat Melayu dan Cina di Sepauh dengan majlis dipecahkan kepada 2 sesi bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Selanjutnya, Insinyur Aidil Lariwu telah mengadakan lawatan program berkatan beramai-ramai bagi pelajar sekolah rendah di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sadong Jaya pada Sabtu. Program tersebut sering diadakan pada penghujung tahun bagi pelajar-pelajar sekolah yang hendak menamatkan sekolah rendah darjah 6. Kesempatan itu, Insinyur Aidil Lariwu sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada penganjur program tersebut yang diadakan dalam keadaan pandemik namun mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan dengan baik. Berita seterusnya, hujan lebat yang berlaku pada petang Ahad lepas telah mengakibatkan banjir kilat melibatkan beberapa buah rumah penduduk di Kampung Siantan dan Kampung Hulu Serian. Sehubungan itu, John Ilus turun padang bersama pegawai dari Pejabat Residen Serian Wee Chung Yi dan Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian Darwina Roni bagi meninjau kawasan tersebut. Ditemui selepas meninjau kawasan tersebut pada Isnin, katanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu dan musim tengkujuh ini, penduduk diminta sentiasa berwaspada dan mengambil langkah proaktif dengan membuat persediaan menghadapi banjir. Sementara itu, Residen Bahagian Serian Tuah Suni menggesa agensi terbabit segera mengambil tindakan bagi mengelak kejadian banjir akibat hujan lebat yang diramalkan minggu ini sehingga awal Januari 2022. Ujar beliau, tindakan cepat harus diambil bagi mengatasi masalah ini dan agensi yang bertanggungjawab harus mengambil tindakan segera ke atas beberapa perkara yang telah diputuskan semasa lawatan ini. Sementara itu, amaran hujan berterusan dan kemungkinan banjir menyebabkan persiapan untuk menghadapi banjir terus menjadi fokus utama Pejabat Daerah Samarahan. Sesudah itu, Pegawai Daerah Samarahan Anwar Daan telah mengadakan lawatan awal ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Daerah Samarahan pada Isnin. Lawatan telah dimulakan di Dewan Kampung Pengkalan Kuab, Balai Raya dan Gereja Kampung Sungai Empit, Dewan Kampung Merdang Lumut dan berakhir di Dewan Taman Samarindah Kota Samarahan. Perkembangan berikut mengenai sektor pusat permainan kanak-kanak arcade yang bertempat di Pusat Membeli Belah dibenarkan untuk beroperasi mulai 1 Januari 2022. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin memaklumkan pengoperasian perlu mematuhi SOP yang telah disediakan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH. Jelas JPBN Sarawak, operator pusat permainan kanak-kanak perlu memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan PBT sebelum memulakan operasi. Dalam perkembangan lain, JPBN Sarawak juga mengingatkan operator premis perniagaan bahawa Sarawak masih berada dalam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 dan masa beroperasi perniagaan dihadkan sehingga jam 12.30 malam sahaja. Tegasnya, aktiviti sambutan pra-tahun baharu adalah tidak dibenarkan dan operator premis perniagaan yang didapati tidak mematuhi arahan ini boleh dikenakan tindakan kompaun. Pihak penguatkuasa akan mempertingkatkan operasi bersepadu dalam tempoh ini untuk memantau pematuhan SOP. Sementara itu, Sarawak mencatatkan sebanyak 19 kes positif baharu COVID-19 menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 252,239 kes. Kes dikesan di 7 daerah iaitu dengan Kuching sebanyak 8 kes, Bintulu 5, Sibu 2, Lawas Muka Selangau dan Sebauh masing-masing 1.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Jaga jarak fizikal, cuci tangan dan sentiasa pakai pelitup mulut dan hidung. Salam UKAS.